Bang semua. Okey, kita angkat tangan baca doa kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalam. Angkat tangan doa. Saya tengok ada yang angkat tangan doa tadi, Cina pun ada, India pun ada. Kan. Lepas tu bila saya tengok maknanya bila dia angkat tangan tu bukan orang Islam, Cina pun ada, India pun ada, saya pun tambahlah doa, ya Allah, berilah petunjuk Islam kepada sahabat-sahabat kami, ya Allah, kan. Maknanya berilah kemuliaan mereka. Maknanya kita doa semoga Allah Ta'ala berikan petunjuk Islam. Sebab tu kata almarhum Ustaz Fadli Yusof. Ustaz Fadli Yusof ni seorang pendakwah yang hebat yang telah mengislamkan hampir 2,000 orang. Tuan-tuan tahu kan kisah dia baru ni kan. Dan bulan Ramadan yang lepas tuan-tuan, saya sempat buka puasa dia di restoran dekat Petronas apa? Sajian Gigi ya. Dekat Petronas kan. Saya bulan puasa tu saya buat program air balang tu dekat tepi Petronas tu. Lepas tu saya nak balik tu saya nampak dia nak buka puasa. Kebetulan rumah saya semua di Padang kan waktu tu. Saya nampak, Ustaz, buat apa ni buka puasa? Dia kata, saya nak join boleh tak? Saya join. Ustaz Fadli Yusof ni tuan-tuan, dia anak buah di seluruh Malaysia dia. Dan dia memang berdakwah di Sabah, Sarawak, pergi tempat-tempat pedalaman. Dan dia telah mengislamkan hampir 2,000 manusia. Dan perkara yang saya tidak pernah lupa yang dia pesan pada anak-anak murid dia, pada anak dia. Dan waktu itu saya pun ada buka puasa sekali dengan dia. Dia kata, Ustaz, kalau kita pergi kedai makan, lepas makan kita cuba satukan pinggan, lepas tu susun sudu bagi elok, lepas tu lap-lap meja kan, mana kotoran tu lap dengan tisu sikit, lepas tu kita tolak kursi masuk balik kan. Selalunya kita keluar terus lah kan. Ada orang masuk Islam, Ustaz, dia kata apa? Kerana melihat akhlak Islam yang ditunjukkan di atas meja makan. Bukankah kita mana susun kita nak mudahkan urusan waiter kan, kita tak ada nampak serabut atas meja. Dan ada orang yang masuk Islam, kata Ustaz Fadli. Dan bukan sekadar dia cakap, saya tengok dengan mata kepala saya sendiri, lepas habis makan memang dibuat oleh almarhum Ustaz Fadli Yusof. Dia satukan sudu, dia lap meja, lepas tu dia pinggan tu dia satukan, lepas tu saya tengok sendiri. Kan? Dan dia kata akhlak Islam yang kita buat pada hari ini, walaupun kita bagi makan pada orang, walaupun kita sembang-sembang, tapi niat kita mudah-mudahan dia dapat hidayah Islam, insya-Allah, maka tak mustahil orang yang bukan Islam akan syahadah ataupun mengucapkan 2 kalimah syahadah dan mendapat hidayah Islam. Kan? Sebab apa? Sebab akhlak yang ditunjukkan. Kan? Sebab tu dalam peristiwa Dhimma Al-Azdi tu kita tengok akhlaknya Rasulullah tenang bila berdepan dengan Dhimma Al-Azdi. Yang kedua, dalam dakwah kita jangan lupa kita menyebut Tuhan. Sebab tu dalam perkataan yang dikeluar mula-mula, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu may yahdihillah fala mudhillalah. Sesungguhnya segala pujian bagi Allah, kami bersyukur kepadanya, kami memohon pertolongan kepadanya. May yahdihillah fala mudhillalah, siapa-siapa yang sesat Allah tak bagi petunjuk. Wa may yudlil fala hadiyalah, siapa-siapa yang diberi petunjuk Allah Taala akan sesatkan dia. Kan, dia beri petunjuk tidak akan disesatkan dia. Kan. Maka kita niatkan semoga dengan dakwah kita tadi insya-Allah mana orang akan tertarik dengan Islam. Kan. Sebab tu kita tengok akhlak contoh ikutan yang terbaik yang kita boleh ambil dalam peristiwa dakwah Nabi di Mekah, Madinah ni banyak yang boleh kita ambil. Sebab tu Nabi ni diumpamakan sebagai rahmat yang diturunkan oleh Allah. Nabi pernah sebut, innama ana rahmatun muhda. Aku adalah rahmat yang dihadiahkan oleh Allah kepada kalian semua. Rasulullah ni sebagai rahmat. Innama ana rahmatun muhda. Aku adalah rahmat yang dihadiahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian semua. Sebab tu bila Rasulullah berada di Madinah, Nabi membangunkan negara Islam, Nabi menyatukan Aus dan Khazraj, Nabi membuat pelbagai Madinah, Nabi bina masjid. Kan? Sehinggalah kita tengok bagaimana Aus dan Khazraj yang sudah bertembung, yang sudah bergaduh ratusan tahun, yang membunuh di antara satu sama lain, akhirnya tidak lain tidak bukan mereka bersatu padu, mereka berbaik-baik. Kerana apa? Kerana jasa pengorbanan yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita kena sama-sama mengambil pengajaran besar, iaitu bukan sekadar Maulidul Rasul, bahkan kita kena
faham, iaitulah risalah yang ditinggalkan oleh Nabi. Itu Maulidur Risalah. Kan? Risalah yang ditinggalkan oleh Rasulullah. Sebab tu dalam konteks masjid macam-macam kita boleh buat. Kan? Kita boleh buat maknanya kita boleh buat apa-apalah yang boleh menarik orang supaya mana datang masjid. Sebab tu baru ni saya dengar ada satu kuliah Ustaz Yaakob Yusra disebut dalam dia punya video pendek. Dia kata saya cadangkan masjid-masjid di seluruh Malaysia disebut kan. Ada satu board besar yang memuatkan semua, contohnya apa dia perniagaan orang Melayu Islam kita yang berada di kawasan sekitar. Contohnya dia kata kereta saya rosak. Bila saya sampai masjid saya tahu dah okey mekanik ni kat mana, ni kat mana supaya memudahkan urusan. Kedai kat mana. Okey kalau tayar pecah kat mana saya nak pergi. Dan pada awal mungkin orang akan datang itu untuk nak menyelesaikan urusan dia. Tapi lama kelamaan semoga hati-hati manusia yang lain juga akan terpaut kepada masjid. Kan? Sebab tu bagus tuan-tuan. Sebab tu saya tengok di Mesir. Kalau di Mesir ni masjid ni dia punya fungsi dia luas. Sebab tu hari ni alhamdulillah kita tengok maknanya banyak perubahan yang ada di masjid kita di Malaysia kita. Dewan tu untuk ni program-program itu juga antara bentuk. Saya ucap tahniah kepada tuan-tuan ahli jawatankuasa Masjid Muttaqin. Kerana kita buat dewan terbuka ke apa semua tu juga di antara salah satu usaha nak tarik orang datang masjid. Saya pernah sampai Masjid Al-Hasanah Bandar Baru Bangi. Tuan-tuan bisa sampai tak? Masjid Al-Hasanah Bandar Baru Bangi. Masjid tu tuan-tuan, Allahu Akbar, dah cantik. Lepas tu macam-macam ada, playground ada, kedai makan ada, koperasi ada. Banyak lagi tuan-tuan. Saya pergi, saya sampai malam dengan isteri dan anak-anak. Dia seronok sampai. Tuan-tuan cuba bayangkan budak-budak seronok datang masjid. Kan? Bila seronok masjid ni, insya-Allah lama-lama bila kita tarbiyah didik, maka akhirnya hati-hati manusia juga akan terpaut kepada masjid. Kan? Saya tengok di Mesir macam lagi banyaklah dia punya tu. Saya tengok dengan kelas jahitannya, dengan ada taskarnya dan sebagainya. Dan semoga perkara-perkara ini juga di antara salah satu kita kata dakwah kita lah untuk kita mengajak manusia agar mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga di antara usaha kita lah semasa kita hidup insya-Allah. Jadi itulah sedikit yang boleh kongsikan pada pagi ini, iaitu cerita peranan dakwah Nabi, peranan dakwah Rasulullah yang boleh kita kaitkan dalam diri kita. Dalam konteks kita pada hari ini, kita jangan lupa untuk berdakwah dalam konteks keluarga. Kan? Sebab tu Nabi kata adibu auladakum ala salasati khisal. Nabi kata didiklah anak kamu dengan 3. Yang pertama iaitulah hubbu nabiyikum, cinta kepada nabi kamu. Yang kedua ahli keluarga nabi. Yang ketiga tilawatul Quran. Sebab tu Quran jangan tinggal terus. Jangan tinggal terus. Sebab tu Quran ini dia akan jadi syafaat pada kita. Quran ini mukjizat yang Allah Ta'ala beri pada Rasulullah. Sebab tu bila kita baca Al-Quran, salah satu kecintaan kita pada Rasulullah. Sebab Quran ini iaitulah yang diturunkan oleh Rasulullah, yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah, kepada umat dia. Mana kalau kita berpegang dengan Quran, maka insya-Allah tanda kecintaan kita pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, itulah sedikit yang boleh kita kongsikan pada pagi ini tuan-tuan. Pagi ini tuan-tuan saya nak ajak tuan-tuan untuk kita selawat sedikit. Selawat. Saya tak sempat nak, semalam ingat nak photostat tapi tak sempat. Itulah selawat. Sebab tu selawat ni banyak kan. Dia punya sirah dia punya lafaz dia banyak kan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibil qulubi wa dawaiha. Banyak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat. Kan? Jadi pada pagi ini saya nak ajak tuan-tuan untuk selawat tafrijiyah. Selawat tafrijiyah ni iaitulah juga disebut sebagai selawat nariyah. Iaitulah nariyah ni maksud dia api yang membakar. Kan? Maksud dia apa? Maksud dia kalau kita amalkan dalam kehidupan kita, kalau kita ada hajat, dia akan cepat.
Sebab tu disebut oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimallahu ta'ala. Imam Qurtubi sebut, selawat tafrijiyah ni kalau kita amalkan selepas solat sebanyak 11 kali, maka Allah Ta'ala akan selamatkan kita daripada hawadithuz zaman. Allah selamatkan kita daripada fitnah akhir zaman. Sebab tu hari ni akhir zaman ni tuan-tuan macam-macam, dan boleh kita niatkan juga semoga dengan kita selawat tafrijiyah ini, selawat nariyah ini, Allah selamatkan kita daripada virus COVID-19. Akhir zaman ni macam-macam kita tengok. Ujian-ujian yang Allah datangkan. Di antara ujian Allah, COVID-19 tuan-tuan. Kan? Adik saya pun baru ni kena sampai stage 5. Sampai tahap 5 di Kedah, Al-Usta. Dan juga kita tengok sahabat-sahabat kita juga ada yang Allah uji. Kan? Allah uji, semoga kita doakan Allah Ta'ala memberikan penyembuhan kepada ahli keluarga, kawan-kawan kita yang diuji, dengan penyembuhan yang insya-Allah tidak meninggalkan sebarang kesan. Jadi kita boleh amalkan. Kalau tak mampu 11 kali, kita amallah berapa kali yang kita boleh. Dan pada pagi ni kita nak ambil berkat, kita selawat sikit lebih kurang 3 kali, boleh tuan-tuan? Boleh ke tuan-tuan? Boleh, insya-Allah. Selawat tafrijiyah, kalau tuan-tuan ada handphone tu, tuan-tuan boleh type lah. Selawat tafrijiyah. Kan ada keluar, kita sama-sama. Selawat tafrijiyah ataupun nariyah, kita selawat lebih kurang 3 kali lah, insya-Allah 3 kali ya. Kan? 11 kali tuan-tuan teringat macam-macam, roti canai, roti tarik ni, tak boleh. Kita selawat 3 kali lah, insya-Allah. Kan? Selebihnya tuan-tuan boleh amal lah, insya-Allah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqada bihil hawaiju wa tunalu bihil raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqada bihil hawaiju wa tunalu bihil raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqada bihil hawaiju wa tunalu bihir raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Jadi insya-Allah semoga dengan selawat kita pada Rasulullah ini, semoga Allah selawat pada kita. Selawat Allah pada kita, iaitulah Allah bagi rahmat, bagi keampunan pada kita insya-Allah. Jadi
3 kali kita baca ni lambat sebab kita alunkan sebagai nasyid. Kalau kita baca laju tu cepat sikit lah insyaAllah kan. Jadi semoga Allah Ta'ala merahmati kita dan memberikan kepada kita kehebatan, dan Allah Ta'ala akan memberkati kehidupan kita insyaAllah. Jadi tuan-tuan, sebelum saya akhiri, saya minta izin pada pengurusi dan AJK. Saya nak umum sikit tuan-tuan. Tuan-tuan, di depan saya ni ada Quran, satu mushaf Quran. Dalam kereta saya ada. Saya dan sahabat saya daripada Tapah, kita buat program wakaf Quran. Buat program wakaf Quran tuan-tuan. Quran ni dia saiz A4. Dia ada terjemahan, dia ada asbabun nuzul, dia ada hadis sahih, dia ada hukum tajwid. Tuan-tuan boleh tengok kalau nak tengok. Jadi kita buat program, kalau tuan-tuan nak beli satu mushaf ni 100, ada dalam kereta saya pada. Dan kalau tuan-tuan nak beli dan wakaf, urusan wakaf itu saya akan uruskan, beri kepada tempat-tempat yang berhajat, tempat pusat pengajian, sekolah ataupun masjid, surau lah. Baru ni kita bagi pada surau taman saya, surau Raja Hairani yang baru siap. Jadi semoga dengan bacaan Quran, orang yang kita wakaf ni, orang lain baca juga, kita dapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau tuan-tuan berhajat nak beli ataupun nak beli dan wakaf, insya-Allah boleh. Kalau tuan-tuan berhajat, di dalam kereta saya ada, insya-Allah. Ustaz, boleh ke tunggu kejap, saya nak balik rumah ambil duit jap? Boleh. Ustaz, nak ambil nombor telefon dulu, boleh ke? Boleh, tak ada masalah insya-Allah. Jadi kalau tuan-tuan berhajat nak tengok, yang baru ni ada balut plastik, ada dalam kereta insya-Allah. Jadi sekadar itu, semoga Allah Ta'ala memberkati kita. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ja'alna minat tawabin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna min ibadikas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum.